Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha tajuk yang ke-25 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Saya nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syawira. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Okey, thank you yang tolong share dan tolong komen serta support Soleha punya live pada hari ini. InsyaAllah tajuk live kita pada hari ini adalah muamalah suami isteri. Apakah yang dimaksudkan dengan muamalah suami isteri? Adakah jual beli sesama suami isteri? Bukan tu sebenarnya. Saya akan explain sebentar lagi apakah yang dimaksudkan dengan muamalah suami isteri yang patut kita ketahui dan cakna supaya kita nanti tak dipersoalkan di hari akhirat kenapa tak menjalankan tanggungjawab dan juga amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita mulakan dengan selawat dan juga doa supaya Allah memberkati majlis ilmu kita taman-taman syurga pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Fatimah Mong. Waalaikumsalam Puan Zurinawati Wahid. Okey, alhamdulillah. Maaf tersasul. Okey, muamalah suami isteri. Sebelum tu kita kena tahu apa itu maksud muamalah. Muamalah itu adalah daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud tata cara perhubungan dan juga apa yang kita lakukan untuk memastikan hubungan antara dua hala berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, kalau dalam hubungan rumah tangga adalah antara tata cara antara suami dan isteri. So hari ni apa yang saya nak bincangkan adalah muamalah suami isteri. Bagaimana tanggungjawab dan amanah seorang suami terhadap isterinya yang patut dilaksanakan sepanjang mendirikan rumah tangga bersama-sama, dan juga bagaimana tanggungjawab bersama dengan anak-anak dan seluruh isi keluarganya bagaimana, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Suhaiza. Waalaikumsalam semua yang baru masuk dan semua yang baru join. Okey, alhamdulillah. Okey, kita lihat pada skop yang pertama. Yang pertama adalah nafkah suami pada isteri. Seperti kita ketahui, nafkah seorang suami kepada isteri adalah wajib. Namun apabila seorang isteri tu meredakan dan memahami situasi suami yang dapat gaji tak menentu, iaitu kalau suami tu bekerja sendiri kan, kadang-kadang gaji tu adalah mengikut keadaan dan hanya cukup-cukup makan. And then si isteri tu meredakan andai suami dah cukup bagi keperluan pakaian, makanan, nafkah batin dan juga nafkah zahir, insya-Allah semua tu sebenarnya dah memadai dari segi Islam. Janganlah bila isteri dah lihat suami sama-sama susah, dok paksa suami untuk suruh paksa bagi dia duit. Padahal suami yang ada tu adalah cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan untuk tampung keperluan anak, keperluan isteri. Dalam Islam perlu ada persefahaman. Jangan bila isteri cakap, apalah abang ni tak bagi saya nafkah. So sebenarnya bila isteri meredakan dan cakap tak apalah abang, abang dah bagi makan cukup ke, dah bayar bil listrik dah
sebagainya, semua tu dah memadai dah sebenarnya, insya-Allah. Dah cukup pakai, tak adalah pakaian tu compang-camping, pakaian tu koyak rabak, tak adalah makan tu sampai orang kata makan tu tak ada bercatu, tak ada makanan sehingga kan berasa kelaparan. Tak, Islam tu dia lebih kepada persefahaman suami isteri. Suami isteri yang decide macam mana nak kehidupan rumah tangga tu berjalan dengan lancar tanpa perlu ada persengketaan, ungkit-mengungkit, ego sesama suami isteri. Kita kena memahami. Sebab tu penting kita belajar sebelum berkahwin tu. Seseorang tu perlu menghadiri kursus kahwin, perlu mempelajari ilmu rumah tangga, supaya nanti tak adalah bergaduh kejap-kejap, baru sebulan kahwin, baru 2 bulan kahwin dah bergaduh. Sebab tak faham muamalah antara suami isteri. Dari segi nafkah, kita kena faham lah. Jangan kita dok paksa suami, dia pun struggle, dia pun susah juga nak keluar cari rezeki. Si isteri yang faham suami, insya-Allah Allah Maha mencukupkan dan Allah memberkati rezekinya dunia akhirat. Jangan kita anggap sesuatu tu sehingga memaksa dan menyebabkan suami stres, menyebabkan suami rasa rendah diri, buatkan suami rasa terhina. Jangan. Kita isteri tetaplah kena hormat selagi dia tu adalah suami kita. Tak kisahlah kalau suami tak bekerja, isteri bekerja. Suami tak ada gaji, isteri ada gaji. Itu janganlah sampai kita ni seorang isteri meletakkan ego kita sehingga kan kita rasa gaji kita tinggi, kita cakap menyebabkan kita nak lawan suami. Suami tetap yang di atas. Kita kena memahami, lagi-lagi di awal fasa perkahwinan kan. Sebab tu fasa perkahwinan ada ujian-ujian dia. 5 tahun perkahwinan yang pertama ada ujian dia, struggle dia. And then bila dah habis 5 tahun pertama, and then 10 tahun yang terawal pula ada fasa dan ujiannya. Sebab tu kita penting untuk saling berbincang antara satu sama lain. Kalau merasakan gaji tu tak cukup, mungkin boleh buat income sampingan, mungkin boleh join business online ke, ataupun buat perniagaan kecil-kecilan ke, yang mana contoh petang-petang jual bubur dari jam 5 petang hingga 7 malam pun dah boleh jana income sebenarnya. Sebab tu perlu perbincangan antara suami isteri. Nafkah suami pada isteri tu, yes, memang wajib, tetapi perlu perbincangan. Jangan kita nak meletakkan kesalahan 100% pada seorang suami. Lagi-lagi kalau suami tu dalam keadaan OKU ke, tak mampu ke, ada kecacatan ke, isteri kena memahami. Jangan kita merasakan suami tu bebanan. Bila suami sakit, isteri yang kena tanggung, isteri yang kena jaga. Sebab tu perkahwinan tu sebenarnya adalah melengkapi. Perkahwinan tu melengkapi. Perlu berbincang, perlu bercakap, tak perlu nak menyalahkan satu-satu pihak. Sebab situasi dan ujian yang Allah titipkan ni untuk mematangkan kita. Pengalaman semua kehidupan tu mengajar kita untuk saling hormat menghormati, saling faham memahami, saling tolak ansur. InsyaAllah bila kita capai apa yang kita nak capai dalam kehidupan rumah tangga kita, insya-Allah Allah pasti permudahkan segala perjalanan kita. Anak pun behave, anak pun Allah kurniakan anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Betul Puan Suhaiza, komunikasi tu penting. Kalau kita suami senyap, isteri senyap, masing-masing membatu, tak nak bercakap, tak nak berbincang, teruslah memendam rasa, semua tu akan jadi nanah dalam hati. Lalu bila dia meledak, bila dia meletup, tu yang terus panas rumah tangga tu yang bergaduh suami isteri lama-lama. Sebab dah lama pendam, dah lama tak bercakap. And then bila dia meletup, semua terkeluar kata-kata kesat, kata-kata amarah, sakit hati semua. Lalu menyekatlah rezeki. Sakit hati tu memang menyekat rezeki. Sebab tu dalam rumah tangga kena ada persefahaman, kena ada perbincangan, kena ada musyawarah, kena ada komunikasi yang berkesan supaya rumah tangga tu dapat kita capai dengan suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Okey, yang kedua, muamalah suami isteri juga dalam aspek kemesraan.
Jangan kita anggap bila suami dan isteri tu berkahwin hanya nakkan nafkah batin je. Tak. Sebenarnya perkahwinan ni lebih kepada perkongsian hidup. Perkongsian hidup, bagaimana kita nak struggle. Yelah, kita tak bergantung pada mak ayah dah. Kita tak bergantung pada orang lain dah. Isteri apa-apa cakap dengan suami. Apa-apa minta izin dengan suami. Sebab sekarang ni bila dah hidup berumah tangga, isteri apa-apa dia kena minta restu suami. Apa-apa dia kena minta keredoan daripada seorang suami, kerana syurga seorang isteri terletak di bawah telapak kaki seorang suami. Namun isteri jangan jealous dengan mak mertua ke, dengan mak sendiri ke, sebab suami syurga dia adalah ibu dia. Kita tak boleh nak halang. Sebab tu kita kena memahami. Ni bila kita sehari-hari banyak sangat dengar kan, isteri jealous bila suami selalu melebihkan mak dia. Yelah, itu syurga dia. Kita kena faham. Kalau anda nak tengok contoh sebagaimana arwah Siti Sarah kan, dalam tak ada duit, dia selalu remind dekat Syuib. Dia kata, abang, dalam kita tak ada duit pun mesti bagi juga dekat mak you. So inilah antara contoh-contoh baik yang perlu kita contohi, sebagaimana kebajikan kita dekat mak mertua kita tak putus. Dia nak bagi mak dia, biarlah, itu syurga dia. Itu syurga dia. Kita seorang isteri, kita kena patuh pada suami kita sebab itu syurga kita. Selagi kita tak menyalahi, kita kena fahamlah situasi tu. Janganlah jealous, itu mak dia. Kita pun boleh sayang mak dia tu, sebab mak mertua kita adalah mak kita sebenarnya. Sebab bila kita dah start berkahwin dengan keluarga mertua, keluarga mertua tu automatik adalah keluarga kita. So kita janganlah nak jealous tak tentu pasal kan. Sama-sama sebarkan kasih sayang, sama-sama buat aktiviti, jangan jealous, lapangkan hati. InsyaAllah ni kita duk memendam perasaan sakit hati, lama-lama kita sendiri yang sakit kan. So jangan macam tu. Muamalah suami isteri ni kena banyak persefahaman. Sebab tu kita kena banyak tuntut ilmu. Ni ada orang jealous membabi buta hanya kerana dia salah sangka. Dia kata seorang suami tu mesti lebihkan isteri. Tak. Seorang suami tu selagi dia ada mak, memang dia kena lebihkan mak dia dulu. Dan dalam masa yang sama, seorang suami tu juga mesti jaga hati seorang isteri lah. Adil lah kiranya. Jangan terlampau orang kata dah tahu dah isteri banyak berkorban, sama-sama. Tak ada istilah sakit hati ke apa ke. Jangan pendam. Kita sebab sama-sama kehidupan kita ni, lagi-lagi kalau keluarga mertua tu memang hidup dekat dengan kita, sebelah kampung je. So sama-sama pandai kawal emosi. Kita manusia wanita, wanita ni memang kalah dengan emosi. Kadang-kadang kan ada yang mengadu, saya jealous lah dengan mak mertua saya. Suami saya asyik-asyik nak balik rumah sana je, asyik-asyik nak duduk, mak saya minta macam-macam dia belikan je, saya minta dia tak pernah belikan pun. Jangan jealous. Selagi dia ada mak, dia nak berbaktilah kepada mak dia. Kita selagi kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai isteri, insya-Allah Allah tu Maha Adil. Kita sabarlah. Nanti adalah bahagian kita yang Allah bagi. Mak mertua sebelah rumah. Yelah, macam Solehah sendiri pun, mak mertua dekat je kat Keluang ni. Kalau naik kereta tu 5-6 minit dah sampai dah. So macam beraya ke, turn balik raya ke, jangan bergaduh. Semua benda boleh bincang. Kalau kita pilih nak bergaduh, kita lah yang akan sakit hati. Bila kita dah sakit hati, lalu menyekat rezeki kita, kita stres, kita monyok, tak ada faedah pun. Lebih baik kita cari inisiatif, berdamai dan lapangkan hati, sama-sama raih kegembiraan. Sebab mak dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ada suami pun, suami kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pun pinjam daripada Allah. Kasih sayang ni, apa yang redha Allah lah yang paling kita nak kejar, supaya nanti kita dapat masuk syurga Allah yang terindah. Seorang isteri kena banyak bersabar. Seburuk-buruk apapun suami kita, jangan sesekali sebarkan aib suami.
simpan untuk diri kita sendiri. Jangan dok bercerita itu ini, jangan dok mencanang itu ini. InsyaAllah hati manusia ni Allah boleh ubah dia sekelip mata. Kalau kita lihat sekarang suami kita bengis, cakap marah-marah, apalah salahnya kita usaha sedekahkan Al-Fatihah untuk suami, and then banyakkan amalan ayat melembutkan hati. Lalu Allah akan ubah hati suami tu. Jangan kita bila dah tahu suami kita backing, suami kita hot temper, suami kita selalu marah-marah, lagilah kita nak cari gaduh. Jangan. Bila api bertemu api, lalu akan makin memarakkan suasana. Bila kita tahu suami kita jadi api, kitalah jadi airnya, kitalah jadi penawarnya. Kita sejukkan keadaan. Jangan biarkan marak, jangan biarkan pergaduhan tu semakin berleluasa. Kesian dekat anak-anak. Anak-anak ni dia memerhati je. Lagi-lagi anak-anak kita ni yang dah umur 10 tahun ke atas, umur dah belas-belas, dia dengarkan je pergaduhan suami isteri, mak ayah dia tu bergaduh. Tak kesian ke anak-anak? Sedangkan diorang punya emosi, diorang punya jiwa meronta, sedih melihat mak ayah bergaduh. Kita dalam kehidupan rumah tangga ni, kita kena banyak fikir banyak side. Kena fikir belah mak ayah kita, kena fikir belah mertua, belah ipar, belah anak-anak. Kita tak nak nanti Allah soal kita dekat akhirat, kenapa kita tak berlaku adil, kenapa kita sombong, kenapa kita tak menjalankan tanggungjawab kita sebagai isteri, sebagai menantu dengan baik, sebagai ibu. Anak-anak kita ni kesian. Fikir apa-apa, kalau bergaduh suami isteri tu, fikir dulu anak-anak, macam mana mereka nanti. Kalau nak bercerai, macam mana anak-anak nanti, siapa yang nak jaga? Bergaduh lagi, berebut lagi hak penjagaan anak-anak. Tak habis-habis. Faham tak? Masalah ni tak akan berkesudahan. Apa salahnya fikirkan side orang lain untuk kebahagiaan orang lain, lalu Allah akan ganti lebih lagi. Sebab tu kita jangan fikirkan diri kita sendiri je. Jangan kita fikirkan perasaan hati kita je, tetapi fikirkan ramai pihak. Anak-anak, suami, isteri kita, mertua kita, mak ayah kita macam mana, jiran-jiran kita yang dah tahu macam mana, saudara mara kita. Cuba cipta sesuatu hubungan tu yang Allah redha sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perkahwinan ni, seusai je majlis walimatul urus, selesai je majlis akad nikah, minta doa dengan Allah, ya Allah kekalkanlah Baitul Muslim ni, perkahwinan ni sampai syurga. Kita tak nak berkahwin dekat dunia je, kita nak hubungan ni kekal sampai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak bawa anak-anak kita, nak bawa seluruh ahli keluarga kita sama-sama masuk syurga. Sebab tu kita, kalau ada perasaan negatif je dalam hati, perasaan tak puas hati je pada pasangan, buang jauh-jauh. Semua tu adalah permainan syaitan. Sebab syaitan sedaya upaya untuk memusnahkan satu rumah tangga tu, Baitul Muslim tu, supaya roboh. So kita kena bertahan. Kita kena bertahan. Jangan ikut telunjuk syaitan. Jangan dengar bisikan-bisikan syaitan ni. Lawan. Ingat Allah, ingat Rasulullah. Sebab bila rumah tangga musnah je, syaitanlah yang akan bersorak, bertepuk tangan kerana telah memusnahkan satu hubungan anak Adam, iaitu yang telah berkahwin, Adam dan Hawa yang telah berkahwin. Lalu musnahlah perkahwinan tu. So kita tak nak macam tu. Biarlah keturunan kita, keturunan Nabi Muhammad ni sentiasa terpelihara hubungannya sampai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, ini yang terakhir saya nak share pasal adil dan tak pilih kasih. Ni skop kalau seorang suami tu ada lebih daripada 2 orang isteri, poligami. Poligami kalau perempuan dengar selalunya sensitif kan, tetapi kita anggap ini sebagai satu ilmu lah. Kalau Allah dah takdirkan seorang suami tu untuk berkahwin lebih daripada 2, seorang isteri pun reda, insya-Allah seorang suami tu kena berlaku adil. Kena berlaku adil dari segi giliran rumah ke, dari segi giliran apa-apa ke, percutian ke dan sebagainya. Nafkah, wang ringgit tu semua kena adil. Jangan pilih-pilih kasih antara hubungan. Anak-anak tiri pun kena jaga. InsyaAllah keadilan tu sangat-sangat Allah telah berpesan dalam surah An-Nisa kan.
Sebagaimana seorang lelaki yang berkahwin lebih daripada 2, 3 dan 4 hendaklah berlaku adil terhadap pasangannya masing-masing. Dan kalau suami tu tak berlaku adil, maka akan menanggunglah azab pedih di hari akhirat kelak kerana kegagalannya untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap isteri-isterinya. Kalau tak mampu nak berlaku adil, cukuplah berkahwin satu je. Andai boleh yakin berlaku adil, tak apalah kalau dia nak. So isteri pun kena berlapang dada, reda. Seorang isteri yang reda terhadap madunya, insya-Allah dapatlah payung emas di hari akhirat kelak. Insya-Allah sekadar perkongsian. Insya-Allah kita sama-sama nak raih reda Allah. Sebabnya dekat dunia ni semua sementara. Semua sementara. Kesedapan dunia, keseronokan dunia, nikmat dunia ni semua sementara. Tetapi yang kekal abadi adalah di akhirat kelak. Di akhirat kelak pun ada banyak bidadari. Kita nak jealous apa? Kita nak jealous apa? So mintalah dan berdoalah supaya kita kekal menjadi bidadari syurga buat suami kita dekat dunia ni, dan berkekalan hingga hari akhirat nanti jadi ketua bidadari syurga, insya-Allah. Beruntung sangat dekat hari akhirat kelak. Tak ada perasaan jealous, tak ada perasaan sakit hati. Semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua merasa nikmat syurga Allah yang terindah, insya-Allah. Okey. Sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah. Segala salah silap harap dimaafkan, insya-Allah. So tajuk hari ni adalah muamalah suami isteri. Jangan kita anggap muamalah tu perniagaan je, tak. Muamalah tu sebenarnya adalah tata cara perhubungan antara suami isteri tu, bagaimana nak menghadirkan satu keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah atas landasan nama Islam yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Okey, kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah, di hari Ahad jam 1.45 macam biasa, insya-Allah. Saudara, live hari yang sama je dan waktu yang sama, insya-Allah. Kecuali kalau ada urusan luar, memang solat live waktunya lari sedikit lah, tapi jarang lah, jarang, insya-Allah. Solat sedaya upaya untuk berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk anda semua. Sama-sama kita mendapat makanan rohani. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.